perjanjian bahawa hari ini adalah hari penutup dan hari kita berpisah. Pulang rumah. Kita temu keluarga masing-masing. Saji, silakan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan adakah tidak mereka mengetahui bahwasanya Allah yang mengetahui apa yang Maf'ul bih ma. Ada yang lamu, fi'il mudhari'. Yang mengetahui apa akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ma apa yang isim mausul. Berarti ada silah mausul. Yusirruna itu silah mausul. Jumlah fi'iliyah. Wa ma isim mausul apa yang waw huruf ataf. Dia menyambungkan antara isim mausul dengan isim mausul. Ma dengan ma. Yu'linuna adalah jumlah fi'iliyah. Jadi silah mausul pada ma yang kedua. Terus wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yazunnun. Dan daripada mereka min kalau awal ayat bermakna min terkait sebahagian. Dan sebahagian daripada mereka ada orang yang buta huruf, tidak mereka mengetahui akan kitab melainkan angan-angan, dan tidaklah mereka melainkan mereka bersangka-sangka. Maka saya lupa tadi. Wa minhum ummiyuna tadi. Dan sebahagian daripada mereka ummiyun mana apa? ada Tambah ada mubtada muakhar. Kalau ada inna dia tak nama mubtada muakhar. Isim inna muakhar. Kalau di musik kana isim kana muakhar. Itu saja. Kalau tak ada sebarang inna atau kana maka dia mubtada muakhar. Jangan lupa tambah ada. Apa? fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis akan kitab dengan tangan-tangan mereka. Kenapa sebut tangan-tangan? Jamak taksir. Habis kalau tangan macam mana? Yadun. Masya Allah. Yadun, ID, tangan-tangan. Semua. Mereka berkata, ini adalah daripada sisi Allah. Lam baris bawah pangkal fi'il mudhari'. Supaya lam baris atas pangkal fi'il mudhari'. Sesungguhnya. Lam baris mati di pangkal fi'il mudhari'. Lam hendaklah. 3 lam jaga-jaga. Supaya yashtaru. Supaya mereka menjual. Kalau yashtaru mereka beli. Kenapa boleh tukar jadi jual? Sebab ada huruf jar ba sebahaya. Yashtaru bihi supaya mereka menjual dengannya akan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka. Mimma daripada apa yang isi mausul kan? Bila isi mausul kena ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiyah boleh atau syibih jumlah. Sekarang ni bermula dengan katabat. Telah menulis oleh siapa? Telah menulis oleh ia. Mana tanda dia? Ta tanda mudhari'. Ta tu tanda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini kita bersama lagi sebagaimana yang kita sepakati, yang kita janjikan bahawa setiap jam 7.30 pagi kita akan berkongsikan beberapa perkara berhubung dengan ilmu Quran, ilmu menterjemah Al-Quran, bahasa Al-Quran, ilmu tentang bagaimana menterjemah, mengertikan Quran daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu mengikut laras bahasa yang kita guna pakai melalui sistem harfiah. Dan sistem harfiah adalah satu sistem yang menitik beratkan tentang bukan hanya pada makna, bukan hanya sekadar makna, dalam masa yang sama mengabaikan tata bahasa. Tidak. Dan tidak juga terlalu menumpukan pada tata bahasa. Dalam masa yang sama, terjemahan tak dipedulikan. Tidak. Kita iringkan sekali. Kita iringkan sekali. Terjemah mestilah mampu. Anda mesti mampu menterjemah. Anda mesti... Tak ada suara. Tak ada suara. Okey, saya tanya. Suara tak ada ke? Suara ada suara? Tolong. Terputus-putus siaran. Sekejap saya cek sekejap. Putrajaya clear? Okey, Alhamdulillah. Wilayah Husuan, Alhamdulillah jelas. Okey, Kemaman tadi. Seremban clear. Line putus-putus. Penang, line putus-putus. Alustar clear. Alhamdulillah. Suara ada Ustaz. Okey, sini jelas. Baik. Mungkin ada masalah coverage kawasan tempat anda. Apapun, sebelum saya terlupa, saya jawab dulu salam anda semua. Yang memberi salam kepada saya pagi ini, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kuantan clear? Gambar clear? Johor Bahru bagaimana? Arau clear? Alhamdulillah, baru okey. Kemaman okey. Baik, saya sambung. Saya sambung lagi penjelasan saya tadi. Menterjemah Quran, sistem harfiah tidak hanya menitik beratkan tentang tata bahasa semata-mata. Dalam masa yang sama, kita juga
gandingkan sama dengan erti yang kita beri. Terjemahan mesti anda kena kuasai. Sebab itu saya mengharapkan anda di rumah, anda ulang kaji. Ulang terjemahan anda pada lembaran Quran. Terjemahkanlah. Sebagaimana video, audio yang saya sertakan dengan audio dan video sekaligus. Yang saya sertakan sebagai panduan anda menterjemah, bagaimana menterjemahnya pada lembaran Quran. Dan dalam masa yang sama, kita juga mengambil kira dengan tata bahasa isim. Bagaimana terjemah isim? Fi'il, bagaimana terjemah fi'il? Fi'il madi bagaimana? Madi maklum, macam mana nak artikan? Madi majhul, bagaimana arti dia? Laras batu tu kita dah selaraskan. Jangan dipindah, jangan diubah. Itu satu perkara yang kita kena ambil kira. Untuk peringkat awal, untuk peringkat asas ini. Setelah anda mahir, anda menguasai dengan baik tata bahasa, bolehlah anda gunakan bahasa bebas. Maksudnya bahasa sumber dengan bahasa sasaran, dia ambil daripada bahasa sumber, kemudian tukar pada bahasa sasaran, dia agak lebih bebas, lebih profesional. Tergantung pada audien kita. Kalau audien yang lebih orang profesional, kita boleh gunakan bahasa-bahasa yang agak aras tinggi. Kalau tidak, kita gunakan bahasa yang simple. Jadi anda, nasihat saya, ini bukan kelas tinggi, kelas asas. Kita perlukan sistem, kita perlukan keseragaman dalam menterjemah. Sebab itu, penekanan yang saya berikan, isim macam mana cara terjemah? Yang, oleh, adalah, iaitu, ada, orang-orang, beberapa, orang-orang yang, sebagai, selaku, secara, semua tambahan-tambahan tu, dia terkhusus pada isim. Lebih-lebih lagi kalau isim tu duduk dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu kena ambil kira. Sekarang kita dah mula melangkah. Dan terus terang saya katakan, memang pendekatan yang saya guna pakai ni agak agresif. Kalau anda perhatikan, bagi siapa yang pernah ikuti kursus daurah intensif Tafhimul Quran yang saya lakukan, sebab saya nampak audien. Dia punya metodologi dia hampir-hampir sama, tapi sepanjang Ramadan ni saya punya pendekatan agak lebih agresif lagi. Lebih global lagi, sebab saya tak tahu audience saya. Saya menganggapkan audience saya ni ada pelbagai, ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang high level. Jadi saya kena gabungkan sekali istilah-istilah tu walaupun pada peringkat awal. Tapi dalam masa yang sama saya tak abaikan. Saya cuba berikan juga perhatian kepada orang-orang baru. Okey. Jadi hadirin berbahagia, nasihat saya, erti yang diberikan jangan sekali kita abaikan. Erti tu jangan lupa. Terus cuba terjemah. Saya tak mampu nak menyemak anda. Kalau kita buat kursus, saya nampak audien menterjemah. Dan saya tahu nilai kualiti terjemahan dan saya tahu apa yang saya nak hidangkan pada anda. Apa yang saya perlukan pengisian. Tapi kalau sekarang ni kita tak tahu. Jadi saya gunakan sepanjang sebulan ini 20 hari pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua dan sekarang ni 10 hari terakhir. Hari kita mula memecut dan saya akan buat bagi kemas sikit, bagi ketatkan siapa yang perlu saya. Yang longgar, saya nampak longgar, saya cuba ketatkan. Baik, hadirin yang berbahagia. Inilah harapan saya, ini yang saya cuba lakukan. Tapi kerjasama anda sangat penting. Kerjasama anda sangat saya perlukan. Kalau kita mahukan hasil yang menggembirakan kita. Kalau tidak, alhamdulillah, apa yang dapat itu rezeki kita. Baik, hari ini saya nak lakukan sebagaimana semalam. Sesi pertama saya nak bincang tentang tata bahasa dulu. Kemudian sesi kedua baru kita bincang terjemahan ayat. Okey? Sebab masa tengah fresh ni saya nak masukkan bahasa. Sebagaimana semalam kita dah belajar tentang fa'il. Yang dikatakan jumlah fi'liyah minima, ada fi'il dan ada fa'il minima. Ada fi'il dan ada fa'il satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Dan fa'il kita tahu bahawa ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Penekanan yang saya berikan semalam banyak kepada fa'il zahir. Fa'il bentuk dhamir saya tak detail sebenarnya. Hari ini saya nak sambung tentang fa'il dalam bentuk dhamir.
Saya ulang sikit tentang fa'il bentuk dhamir. Untuk zahir semalam saya dah terangkan. Okey, siap sedia? Surah Fatihah nanti kita ulang ketika kita nak mulakan terjemahan nanti. Okey? Kita bersiap semua? Dah bersedia? Suara okey, cuma masalah line. Ke line satu tempat masing-masing lah. Kalau tak ada pun kita tengok rakaman nanti. Okey, kita siap okey? Okey, baik. Hadirin semua, anda semua sedia maklum bahawa kita mula mengenali jumlah fi'liyah dengan wujudnya fi'il dan fa'il. Fi'il, perbuatan. Tak kiralah fi'il madhi, perbuatan sudah lepas. Fi'il mudhari', perbuatan sedang dan akan berlaku masa sekarang dan akan datang. Dan fi'il amar, fi'il perintah. Ketiga-tiga fi'il ini tak akan sempurna tanpa ada dhamir di dalamnya. Maka dhamir itulah yang menjadi fa'il. Umumnya, dhamir yang ada dalam fi'il itulah yang menjadi fa'il biasanya. Tapi kadang-kadang ada fa'il yang bentuk zahir, yang bukan bentuk dhamir. Yang kita namakan fa'il zahir. Ada isim mausul yang jadi fa'il dia. Kadang isim isyarah yang jadi fa'il dia. Kan ada yang isim isyarah tak ada. Yang menjadi fa'il kadang-kadang selain dhamir, fa'il. Yang menjadi fa'il isim zahir tu. Selain dhamir tu kita panggil isim zahir. Ada syarat. Apa syaratnya? Mestilah diawali dengan fi'il madhi maklum atau fi'il mudhari' maklum sahaja. Fi'il madhi maklum atau fi'il mudhari' maklum sahaja. Dan dalam fi'il tersebut mempunyai dhamir mustatir jawazan. Ini istilah baru semalam kita kenal. Di dalamnya ada dhamir mustatir jawazan. Apa yang dikata dhamir mustatir jawazan ni? Maksud jawazan ni harus. Nak tahu dhamir dia apa? Dhamir huwa atau dhamir hiya? Dhamir huwa atau dhamir hiya saja. Okey? Dhamir huwa atau dhamir hiya saja yang ada dalam fa'il zahir. Dalam fi'il tersebut. Bila dalam fi'il tersebut ada dhamir huwa atau dhamir hiya, ada dhamir mustatir jawazan, berarti biasa selepas di fi'il tersebut ada isim. Yang isim tu yang kita namakan fa'il zahir. Biasa sebelah je. Kadang-kadang selang 2-3 kalimah baru ada fa'il zahir. Dan dia ada tanda. Antara tandanya baris dhammah kalau isim mufrad, kalau jamak taksir atau jamak muannas salim. Atau huruf alif pada isim musanna. Atau huruf alif pada isim musanna. Atau huruf waw pada jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah. Inilah tanda dia. Dan ketiga tanda ini kita namakan adalah tanda bagi isim yang berstatus marfu'. Itu marfu' insya-Allah kita akan belajar kemudian. Kan dulu. Tapi nampak tanda dia. Dan bila nampak tanda begini, ketika terjemah jangan lupa tambahan oleh pada terjemahan kita. Kalau Allahu, jangan sebut Allah saja. Oleh Allah. Al-kitabu, jangan sebut kitab. Oleh kitab. Al-malaikatu, jangan sebut malaikat-malaikat. Sebut oleh malaikat-malaikat. Tambahan oleh itu adalah kata kunci bagi fa'il. Baik zahir ataupun fa'il dhamir. Oleh itu adalah kata kunci bagi fa'il. Terutama pada fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il amar automatik dhamir yang ada dalam fi'il itu yang menjadi fa'il. Okey. Tapi kalau fi'il mudhari' kita sebut fa'il dulu. Kita sebut dia punya fa'il dulu. Dia dulu. Mereka, engkau. Okay. Itu perbezaan dari sudut terjemahan. Alhamdulillah semalam kita dah mula kenal. Contoh semalam. Ini beza. Fa'il dia letak di hujung. Ada kalimah lain. Allazina isim mausul. Dia letak depan. Telah mengambil. Akan orang-orang yang zalimuna. Telah aniaya oleh mereka. As-sayhatu. Oleh halilintar. Oleh pekikan. Okay. Akhazat tu boleh terjemahkan asal makna mengambil. Tapi dalam konteks ayat ada ketika kita artikan menyiksa. Kita artikan dia menyiksa. Dan yang pastikan, anda kena perhatikan betul-betul bahawa
diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau dhamir hiya sahaja. Yang dikatakan dhamir mustatir jawazan, dhamir huwa dan dhamir hiya sahaja. Okey. Sajada, sajadat, qala atau qalat. Telah berkata oleh malaikat-malaikat. Telah sujud oleh malaikat-malaikat. Dhamir mustatir jawazan tu dah tak perlu. Nama pun jawazan harus. Dhamir itu bukan menjadi fa'il. Dhamir itu tak menjadi fa'il. Lawan jawazan wujuban. Ini yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Lawan kepada dhamir mustatir jawazan adalah wujuban. Kuantan pun putus-putus juga. KL masih putus-putus. Saya tak dapat nak ni. Tak ada rezeki kita. Tapi okey, tempat saya clear. Setakat ni, gambar clear, suara saya rasa clear. Okey, saya harap tak mengganggu. Suara clear? Tak clear, putus-putus. Oh, kadang sangkut-sangkut. Mana ada coverage tu. Kuantan pun ada. Terputus-putus juga. Qadarullahu masya'afa'al. JB okey. Alhamdulillah. Okey. Keluang pun okey. Coverage. Yang penting rakaman okey. InsyaAllah boleh tengok rakaman untuk ulangan semula. Saya lanjutkan. Kita masa terhad. Kita lanjutkan. Okey. Yang penting bila ada fa'il zahir, di dalam dia ada fa'il diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Sama ada dhamir mustatir huwa atau hiya. Pening pun okey, alhamdulillah. Perhatikan contoh yang berikutnya. Isqala lahum akhuhum. Ketika telah berkata oleh ia asalnya, dia muzakkar. Qala atau qalat. Qala atau qalat tergantung pada fa'il dia. Kalau fa'il dia muzakkar, qala. Kalau fa'il dia muannas, qalat. Semban gambar clear, suara pun clear, alhamdulillah. KL pun okey, alhamdulillah. Okay. Makna rakaman okey tu Rakaman kita okey. InsyaAllah boleh tengok ulangan kedua. Dan saya contohkan lagi, qad aflahal mu'minun an'amallah, telah memberi nikmat oleh dia ke muzakkar sebab fa'il muzakkar. Kalau fa'il muannas, an'amat, telah menikmatkan oleh dia mana. Ini kalau fi'il madhi. Saya banyak contoh fi'il madhi. Ada juga fi'il mudhari' yang susah hati. Ada fi'il mudhari' tetap dia. Tajri dalam fi'il mudhari'. Kita setakat ni pernah jumpa tajri, ia mengalir. Ia mengalir, dia muannas. Itu fi'il mudhari'. Qad aflaha, telah menang. Siapa fa'il dia? Al-mu'minuna. Jamak muzakkar salim. Muzakkar kena aflaha. Kalau jamak muannas salim kena aflahat. Al-mu'minatu, telah menang oleh beberapa perempuan beriman. Walaupun fa'il dia mufrad ke, musanna ke, jamak ke, tetap dhamir mustatir jawazan huwa ataupun hiya sahaja. Tetap dhamir mustatir jawazan huwa atau hiya sahaja. Contoh ni yang jelas lagi saya ini dalam ayat yang kita reka sendiri Nasara al-mu'minun. Al-mu'minu. Kalau muzakkar, kalau muannas al-mu'minah kan kena nasarat. Nasarat. Semalam ada buat latihan tak tukar nasarat. Darabat, nasarat, malam tengok yang ni. Yang ni semalam salah. Patut nasarat tapi tulis nasara. Saya terlupa siapa buat latihan dalam grup. Tak apa, silap tu dia terkesan. Terkesan tu dia memberi kesan yang mendalam yang kita ingat sampai bila. Anak Abdul Ramli, perlis okey, pandai besar ni. Masya-Allah, ustaz lah. Pandai besar okey Insya-Allah, insya-Allah. Seremban pun okey. Seterusnya, ini contoh kalau jamak muzakkar salim, fa'il dia. Fa'il zahir. Yang dikatakan fa'il zahir, pastikan diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir huwa atau dhamir hiya. Yang kita namakan lebih khusus lagi dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan bila membahaskan tentang fa'il. Okey? Bila membahaskan tentang fa'il. Sebab itu semalam saya kata uskun anta. Mana dhamir anta? Dhamir engkau. Uskun ke dalam dhamir mustatir ke dhamir baris? Yang pada anta tu ataupun uskun dhamir mustatir.
fa'il dia bukan pada anta, bukan domir baris, tapi domir mustatir yang dalam uskun tu. Cerita fa'il sama ada domir ataupun untuk zahir. Okey. Kalau domir mustatir jawazan. Kalau huwa dengan hiya. Kalau selain huwa dengan hiya, itu yang kita namakan domir mustatir wujuban. Kenapa? Karena domir itulah yang menjadi fa'il. Domir tersebut itulah yang menjadi fa'il. Dia wajib menjadi fa'il. Alhamdulillah. Baik. Dan contoh, kalau fa'il dia jamak taksir. Nasara tulab muzakkar. Nasara Abu Bakar muzakkar. Okay. Sekarang kita nak belajar tentang domir. Dan saya dah contohkan. Domir, fa'il dalam bentuk domir. Ada kita dah kenal. Domir bentuk waw jamaah. Itu domir yang nampak. Domir baris. Waw jamaah. Alif tasniyah. Nun niswah. Ya mukhatabah. Ta mutahari. Semua domir-domir itu peranan dia sebagai fa'il. Kalau itulah bentuk fa'il dia, maka domir itulah menjadi fa'il. So, kalau nampak. Kalau tak nampak, domir mustatir. Mustatir wujuban atau jawazan. Kalau huwa dengan hiya, jawazan. Selain huwa, selain hiya, wujuban. Apa dia? Tengok, buktikan. Kafaru, Okay, ni kita dah bincang semalam. Ufi bi ahdikum. Nescaya, aku sempurnakan akan janji kamu. Ufi, aku sempurnakan. Mana domir aku? Domir mustatir. Mustatir ini kita nak. Domir mustatir wujuban namanya. Domir mustatir wujuban. Wala taqraba, dan jangan engkau berdua hampiri. Mana domir engkau berdua? Alif tasniah. Alif tasniah ni adalah fa'il dia. Nampak? Domir nampak, domir baris. Uskun anta. Tinggallah oleh engkau. Engkau, dua kali engkau. Engkau yang pertama domir mustatir. Domir mustatir itulah menjadi fa'il. Ini yang kita nama domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban. Karena domir mustatir itulah yang menjadi fa'il dia. Kalau kita tak sebut, tak terjemahkan dia, maka hilanglah fa'il dia. Fa'il dia tak wujud. Maka sebab itu masa kita terjemah surah Fatihah dulu, awal-awal, kita terjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami, akan jalan yang lurus. Ustaz, tak boleh ke tukar? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kita nak belajar bahasa Melayu. Sekarang kita bukan belajar bahasa Melayu, kita belajar bahasa Arab. Sebab kita nak kenalkan domir mustatir wujuban. Kalau anda tak terjemahkan tunjukkanlah oleh engkau pada perterjemahan kita pada peringkat awal, saya ceritakan domir mustatir wujuban ni macam blur sangat, susah sangat. Tapi kalau dah ada info tu dah ada, dia macam magnet. Dia macam magnet. Anda dah ada info tu, dia akan connect ya. Cepat atau lambat, kuat atau tak kuat dia magnet yang anda ada. Saya akan hidangkan, anda sedut ya. Anda tarik aja. Anda cuma cicipi dia, rasakan ya. Okey, domir mustatir wujuban dengan jawazan. Okey, baru sampai dia punya ni. Selain domir mustatir jawazan, apa domir mustatir jawazan? Dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari', maklum yang dalam dia ada domir huwa atau hiya. Okey, itu domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban, selain domir mustatir jawazan, domir mustatir wujuban dan domir mustatir juga adalah layak menjadi fa'il. Dan jawazan, yang jawazan tu semuanya tu adalah menjadi fa'il. Yang selain tu semua adalah fa'il belaka. Fa'il bentuk domir semuanya. Kalau domir mustatir jawazan berarti ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Ini kita namakan fa'il bentuk domir atau mudmar. Mudmar maksudnya yang didomirkan. Berlaku pada fi'il madhi, fi'il mudhari', maklum, madhi maklum dan mudhari' maklum, serta fi'il amar juga. Satu fi'il. Semua fi'il amar, domir yang ada dalam fi'il amar, semuanya berperanan sebagai fa'il. Begitu juga kalau mustatir. Mustatir wujuban pada fi'il amar. Bukti dia, kita perhatikan. Contoh pertama. Fa'il bentuk domir atau mudmar yang ada pada fi'il madhi, yang kita namakan alif tasniyah. Pada fi'il madhi ada dua tempat. Kataba. Apa makna kataba? Telah menulis oleh dia berdua. Alif tasniyah. Katabata. Telah menulis oleh dia berdua perempuan. Mana domir dia? Alif tasniyah. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari' yaktubani. Ia berdua menulis. Mana domir ia berdua? Alif tasniyah. Taktubani. Dia berdua perempuan menulis. Mana domir dia? Alif tasniyah. Taktubani juga mana engkau berdua lelaki. Engkau berdua perempuan pun taktubani. Sama. Ada taktubani ada tiga makna. Mungkin dia berdua perempuan, mungkin engkau berdua lelaki, dan mungkin engkau berdua perempuan. Sama lafaz dia.
Dan domer di mana? Alif tasniah. Domer inilah yang menjadi fa'il bagi menulis. Uktuba fi'il amar. Tulislah oleh engkau berdua. Alif tasniah. Engkau berdua lelaki pun uktuba, engkau berdua perempuan pun uktuba. BDK okey? Dah okey dah. Tadi putus-putus betul. BDK pun memang BDK tu nak tahu apa? Bandar Damansara Kuantan. Itulah tempat tinggal kami. Okey, Balok macam mana? Kak Minda, okey? Clear? Baik, kita membincangkan tentang fa'il bentuk dhamir. Ini bentuk dhamir. Kalau alif tasniah yang menjadi fa'il dia. Kalau waw jamaah pada fi'il madhi ada waw jamaah. Katabu telah menulis oleh mereka. Yaktubuna mereka menulis. Taktubuna kamu menulis. Kamu tu semua kamu ke mereka semua waw jamaah. Tapi mereka lelaki. Kamu lelaki. Fi'il amar uktubu tulislah olehmu. Kamu ni kamu lelaki. Waw jamaah. Ini untuk lil muzakkar. Okey. Inilah yang menjadi fa'il bagi fi'il tersebut. Fa'il bentuk dhamir. Nun niswah. Nun perempuan. Ramai. Okey. Katabna telah menulis oleh mereka perempuan. Yaktubna mereka menulis perempuan. Nun di hujung tu adalah dhamir. Yang kita namakan dhamir nun niswah. Dan dhamir inilah yang menjadi fa'il. Pembuat. Taktubna kamu menulis. Kamu perempuan. Uktubna tulislah oleh kamu. Kamu perempuan. Dhamir kamu terletak pada nun. Cara Ustaz terjemah sekarang adalah mudah bila kita nak i'rab nanti. Ya, betul. Sebab kita ada pelajaran lain yang menunggu lagi. Ini baru mukadimah ni. Kalau terjemahan awal kita tak menepati sistem, nanti akan anda sulit bila belajar i'rab nanti. Lain-lain kalau nak terjemah je. Tapi itu bukan sasaran kita. Kita goal kita. Goal saya nak ajar anda i'rab. Saya nak ajar anda i'rabul Quran. Sebab itu asas terjemahan mesti kena benar. Asas terjemahan kena mantap. Jangan sambil lewa, jangan sepelekan tambahan-tambahan yang kita guna pakai ni. Okay? Itu kalau nun niswah. Alif tasniah pada fi'il madhi ada, fi'il mudhari' ada, fi'il amar ada. Waw jamaah fi'il madhi pun ada, fi'il mudhari' ada, fi'il amar pun ada. Nun niswah fi'il madhi ada, fi'il mudhari' ada, fi'il amar pun ada. Tapi ta mutahharik hanya ada pada fi'il madhi sahaja. Apa itu ta mutahharik? Ta yang berharakat fathah atau ta berharakat dhammah atau ta berharakat kasrah. Ta inilah fa'il dia. Dalam kitab Arab ta fa'il nama dia. At-ta'u fa'ilun itu. Ta itu adalah fa'il. Dah cukup ya. Sampel ya. Ta mutahharik nama. Ta fa'il. Katabta telah menulis oleh engkau. Engkau tu fa'il dia. Dhamir baris. Katabtuma telah menulis oleh engkau berdua. Katabtum. Engkau berdua lelaki ke atau perempuan sama? Katabtuma. Ta tu nama. Katabtum. Ta tu nama. Telah menulis oleh kamu. Kamu lelaki. Kenapa kamu lelaki? Ada mim. Sukun. Mim tu alamatul jam'. Tanda jamak lizukur bagi lelaki. Okey. Katabti telah menulis engkau. Ta mutahharik. Katabtuma. Katabtunna telah menulis oleh kamu. Dhamir kamu tu pada nun tu pada ta mutahharik, dan nun tu alamatul jam'i li inas, tanda jamak bagi perempuan. Min alamatul jam'i li zukur bagi muzakkar. Nun alamatul jam'i li inas, tanda jamak bagi perempuan. Katabtu telah menulis oleh aku. Ta mutahharik. Inilah dhamir ta mutahharik ni yang menjadi fa'il. Fa'il bentuk apa? Bentuk dhamir. Dan ya mukhatabah. Ya mukhatabah ada satu pada fi'il mudhari' dan satu pada fi'il amar. Kena hafal. Taktubina. Engkau perempuan menulis. Mana teman engkau? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Itu tu dhamir ni. Dan dhamir inilah menjadi fa'il. Kita bukan hanya kenal dhamir ya mukhatabah bari nama, tapi ia menjadi peranan dia sebagai fa'il. Uktubi, tulislah oleh engkau perempuan. Ya mukhatabah. Ini dhamir yang nampak. Dhamir yang baris. Dhamir baris ini menjadi fa'il. Okey. Sekarang kita dhamir mustatir pula yang menjadi fa'il. Bukan. Dhamir kami, sorry. Belum lagi. Dhamir kami. Dhamir baris lagi. Satu lagi. Katabna telah menulis oleh kami. Telah menulis oleh kami.
Muhammad putra Adam. Mana ni tak nampak ni? Tak sampai-sampai ni terjemahan ni. Ustaz tunggu-tunggu ni. Katabna. Katabna telah menulis oleh kami. Mana domir kami? Na tu. Kita namakan domir mutakallimuna. Domir. Ganti diri pertama yang ramai. Orang-orang yang berkata-kata. Maksudnya mutakallimuna. Boleh juga nama domir mutakallim ma'ahu wa ghairuhu. Itu panjang sikit Domir mutakallim. Ganti diri yang pertama. Yang bercakap. Dan selain yang bercakap. Ma'ahu. Yang bersamanya. Itu kita sebut kami. Domir mutakallim atau domir mutakallimuna atau domir mutakallim ma'ahu wa ghairuhu. Okey, ini fa'il bentuk domir bagi domir-domir yang nampak, bagi domir-domir baris, dan domir ini peranan dia sebagai fa'il. Fi'il dan fa'ilah kira satu jumlah, jumlah fi'li, fi'liyah. Kita cinta tentang jumlah fi'liyah. Dalam masa yang sama kita kenal domir lah. Dalam masa yang sama kita tahu tasrif fi'il madi. Kita tahu tentang peredaran, perubahan kalimah-kalimah tu. Dia bertukar daripada madi boleh bertukar mudhari'. Mudhari' boleh bertukar amar. Dan kita dapat rasa macam mana nak menukarkan. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Macam mana? Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. InsyaAllah. Selesai topik ni kita akan masuk. InsyaAllah besoklah saya kira. InsyaAllah ada latihan lagi hari ni. Tunggu. Fa'il bentuk domir mustatir pula. Domir mustatir wujuban. Nah, ini yang permintaan semalam. Ustaz, wujuban tak belajar lagi, Ustaz. Macam mana tak faham lagi? Ini wujuban. Selain domir huwa, selain domir hiya, pada fi'il madi, kataba atau katabat. Fi'il mudhari', yaktubu atau taktubu. Selain dua ni, maka yang selebihnya itu adalah domir mustatir wujuban. Fi'il madi tak ada domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban ada pada fi'il mudhari' dan ada satu pada fi'il amar saja. Fi'il mudhari' ada 3 tempat. Pertama, aktubu. Tolong beri makna aktubu. Kena tanya makna dulu. Kita tengok respon. Anda sedang ambil perhatian atau tidak yang saya sedang kongsikan ni. Tolong jawab, apa makna aktubu? Tolong bagi arti sekarang. 1. Saya kira 10 detik daripada sekarang. Tolong beri makna aktubu. Aktubu saja. Aktubu. Tolong beri makna. Ada 56 penonton sekarang. Aku menulis. Masya Allah. Anak Abdul Ramli ni. Saya menulis betul. Esai menulis boleh juga. Aku menulis boleh, saya menulis boleh. Anak aku. Domir mustatir aku. Ya, saya. Saya tulis boleh. Betul. Alhamdulillah. Aku menulis. Okay. Ni I write ke I wrote? I wrote kalau madi I write. Aku tulis. Okay, baik. Domir aku tu mana? Bukan alif. Alif huruf mudhari'. Kaf, ta, ba tu fa'il. Domir dia mustatir. Domir aku itulah yang menjadi fa'il. Itu fa'il. Dia mustatir. Tapi adakah dia wajib tak kita terjemahkan aku? Kalau kita tak terjemahkan aku, tak artikan, maka hilanglah fa'il dia. Menulis saja. Maka fa'il dah tak ada dah. Ya. Kena sebut aku menulis. Tak boleh tidak. Aku tu mesti kena ada. Kerana dialah berperanan sebagai fa'il. Itu yang kita nama wujuban, wajib. Wujuban. Dia wajib menjadi fa'il. Dan kita kena artikan dia. Naktubu, kami tulis. Jangan tulis saja. Kena sebut kami. Kami tulis. Kaf tu lupa baris sukun. Dari fathah salah. Taktubu, engkau tulis. Domir mustatir, wujuban. Dengan syarat engkau tulis. Kalau dia tulis, bukan jawazan. Kalau dia perempuan. Taktubu ada 2 makna. Dia perempuan tulis. Kalau dia perempuan, jawazan. Tapi kalau engkau tulis, ya, makna dia domir mustatir wujuban. Uktub, tulislah oleh engkau. Domir mustatir wujuban. Hari ini saya dalam latihan nanti, sila nyatakan domir mustatir wujuban atau jawazan. Kalau fa'il yang zahir waw jamaah atau ini. Kalau mustatir wujuban atau jawazan, okey?
Sekejap-sekejap putus. Rasanya line Maxis kat sini yang Maxis yang masalah. Ya. Kami pun guna Maxis juga. Tapi harap gambar clear. Okey. Seterusnya. Okey, jelas? Dhamir mustatir wujuban. Tolong bagi respon. Dhamir mustatir wujuban. Tolong bagi respon. Jelas? Pada fi'il madhi ada 3 tempat. Aktubu tu kalau dhamir kataba. Kalau fi'il dia kataba, kalau fi'il lain kita tukar je huruf mudhari' dia. Naktubu kami tulis, taktubu engkau tulis. 3 ni fi'il mudhari' yang ada dhamir mustatir wujuban. 2 lagi jawazan, huwa dengan hiya. Okay. Uktub tulis dalam engkau, dhamir anta. Dhamir mustatir wujuban. Soalan saya boleh wajib wujuban? Clear? Faham? Setakat ni saya nak berpindah kepada topik seterusnya. Tolong bagi respon. Boleh penjelasan saya berikan ni dengan contoh-contoh yang saya kongsikan. Peperangan penerangan jelas. Alhamdulillah. Clear Ustaz. Kunakudin. Apa yang clear? Suara saya clear ke atau penjelasan yang saya difahami dengan jelas? Dhamir mustatir wujuban clear. Alhamdulillah. Siti Kimi jelas. InsyaAllah. Alhamdulillah. JB Nasiana betul jelas. Zarina Hamzah boleh Ustaz. Alhamdulillah. Faham. Lega saya. Bukan semudah nak bagi faham orang ni. Sebenarnya berilmu satu, tapi nak memindahkan ilmu ni satu perkara yang sulit juga. Bukan semudah itu. Tapi saya ambil kira erti yang kita berikan. Saya ambil kira terjemahan yang kita guna pakai ni, dia mengambil, dia juga menjadi faktor penting juga dalam memudahkan kita memahami. Meskipun kita belajar dalam keadaan alam maya ini. Dengan kurangnya, saya tak dapat jelas anda punya gambar muka, body language anda tu biasanya saya nampak, saya dapat info bahawa ini dia faham separuh ke, faham suku ke, faham 1% ke, 20% ke, ataupun 70%. Jarang yang 100%. Dapat 50% pun Alhamdulillah. Okey, baik. Ini wujuban. Yang jawazan ini dua. Ini jawazan. Dhamir mustatir jawazan. Kataba dengan katabat. Kataba dan katabat. Kalau fi'il madhi, apa makna kataba? Telah menulis oleh dia, muzakkar. Katabat telah menulis oleh dia, muannas, hiya dhamir. Kataba dhamir huwa, katabat dhamir hiya. Boleh kita nak terjemahkan dia, boleh. Kalau ada fa'il zahir, tak perlu terjemah, tak apa. Boleh abaikan. Fa'il zahir tu dah menjadi fa'il dah. Dhamir mustatir tu, nama pun jawazan. Tapi kalau tak ada fa'il zahir, maka dhamir tu boleh. Nampak jawazan harus, boleh sebut, nak sebut boleh, tak sebut pun tak apa. Begitu juga fi'il mudhari', yaktubu, dia menulis, dhamir huwa tu. Taktubu, dia perempuan menulis, dhamir hiya. Kemaman faham, penjelasan difahami. Alhamdulillah. Faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey, dhamir mustatir jawazan. Biasa kalau ada dhamir mustatir jawazan, kataba Ahmadu, oleh Ahmad. Katabat Fatimatu, telah menulis oleh Fatimah. Yaktubu Muhammadun, ia menulis oleh Muhammad. Taktubu, ia menulis Zainabu, oleh Zainab. Itu je. Ini yang selalu kita bila ada fi'il madhi atau mudhari', maklum dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, biasanya ada fa'il zahir. Biasanya ada fa'il zahir. Kalau sebelum ni kita jumpa amana rasulu, telah beriman, belum. Amana sufaha, telah beriman oleh orang bodoh. Amana nas, beriman oleh manusia. Ia dulu. Sebab tu saya kata, nak sebut ia boleh, tak sebut pun tak apa. Awal-awal perterjemahan perkenalan kita dulu, saya kata kalau sebut dia, saya bagi 70%. Tapi kalau tak sebut dia, saya bagi 100%. Kenapa? Inilah rahsia dia. Saya nak anda boleh abaikan. Nama jawazan. Nak guna pakai jawazan tu. Ataupun wujuban. Nak bezakan. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah.
jam 8.12 minit. Okey. Anda pun dah jawab jelas, okey, kata okey. Sekarang kita nak masuk kepada terjemahan yang baru. Untuk 21 Ramadan. Okey. Sebelum tu ikut saya sama terjemah dulu surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, telah pun kita setiap hari kita artikan, setiap hari kita terjemahkan. Harapan saya anda ingat sepenuhnya. Tak ada satu pun kalimah yang anda lupa. Kalau ditanya secara terbuk pun insya-Allah anda boleh jawab dengan baik dan boleh terjemahkan dengan laras bahasa yang betul. Kalau saya tanya apa makna al-maghdubi, tahu yang dimurkai. Apa makna nasta'in, kami minta tolong. Apa makna a'udzu, aku berlindung. Spontan kalau sebut aku, bukan sebut telah berlindung aku ke yang berlindung, tak ada saya. Kita tahu itu fi'il madi, terjemah cara madi, mudhari' cara mudhari', amar cara amar, isim cara isim, fi'il cara fi'il. Baik, semalam kita bincang. Ikut sama-sama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Telah berkata oleh kami, berangkat turunlah olehmu daripadanya kesemuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika ada kalanya ia mesti datang akan kamu daripadaku oleh petunjuk. Ani fa'il zahir. Sebab ada dhamir mustatir dia. Fi'il mudhari' ada dhamir huwa tu dalam dhamir mustatir jawazan tu. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa tabi'a telah mengikut oleh ia. Ini dia ni, dhamir dia ni menjadi fa'il dia. Dhamir mustatir, dhamir ni menjadi fa'il. Sebab dia ni merujuk kepada man. Dia kembali kepada man tu. Dia di sini kembali kepada man. Maka hudaya tu jadi maf'ul bih. Fa'il dia adalah dhamir mustatir, jawazan tu menjadi fa'il dia. Telah mengikut oleh ia, kena sebut dia. Kena sebut oleh ia akan petunjukku. Fala khaufun, maka tiada ketakutan alaihim atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka dan telah mendustakan oleh mereka dengan atau akan beberapa ayat kami. Ulaika ashabun nar, orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Ayat yang ke-40. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah, fi'il amar, oleh kamu, fa'il, waw jamaah tu. Ni'matiya, akan nikmatku, allati yang an'amtu alaikum, telah menikmatkan oleh aku atas kamu. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah, fi'il amar, oleh kamu, fa'il, bi ahdi, akan janji, murakab jari, janjiku, murakab idhafi. Dan sempurnakanlah olehmu akan janjiku. Ufi, nescaya aku sempurnakan, bi'ahdikum, akan janji kamu. DJ tak lancar. Meski kita tak apalah hari ni.
Tak apa, besok kita akan ulang lagi. Kalau tak dapat tak apa. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah dah takdirkan kita tak ada rezeki ni. Tak apa. Kita lebih kerja keras lagi. InsyaAllah. Lebih fokus lagi. Wa iyaya farhabun. Dan akan daku, maka takutlah olehmu akan daku. Takutlah fi'il amar. Oleh kamu, fa'il, waw jamaah. Ni akan daku, maf'ulun bih. InsyaAllah maf'ulun bih kita akan bincang. Lain putus-putus tak clear. Berpanjangan Dan ayat hari ini. Ayat yang untuk 21 Ramadan. Ya. Wa aminu bima. Saya pecahkan satu jumlah. Dan aminu fi'il amar. Berimanlah. Fi'il amar. Oleh kamu fa'il. Mana fa'il dia? Nampak tak? Dhamir baris. Dhamir yang menjadi fa'il. Fa'il dhamir bukan fa'il zahir dhamir. Mana dhamir dia? Waw jamaah. Nampak. Dhamir nampak Bima dengan apa yang murakab jari. Tapi macam tergantung je. Ustaz kata kenapa satu jumlah? Ya. Sebab apa? Dia tergantung. Sebab ma tu isim mausul. Apa yang? Bila isim mausul dia tak jelas tanpa silah mausul. Apa kerja silah mausul ni? Dia menjelaskan tentang isim mausul. Menerangkan isim mausul itu apa dia. Yang telah, dengan apa yang telah menurunkan oleh aku, yang membenarkan bagi apa yang. Sampai situ sebenarnya jumlah fi'liyah dia sebenarnya. Silah mausul dia. Telah menurunkan fi'il madhi oleh aku, fa'il. Mana fa'il dia? Zahir atau dhamir? Dhamir. Mana dhamir dia? Nampak tak? Nampak. Apa kalau nampak apa nama dia? Ta. Ta apa? Ta mutaharik. Itu fa'il dia. Musaddiqan. Yang membenarkan. Yang membenarkan. Li bagi ma apa yang isim mausul. Li huruf jar ma apa yang murakab jari. Oleh kerana isim mausul tak sempurna tanpa silah mausul. Ma'akum ni silah mausul. Bersama kamu. Ma'akum bersama kamu. Ma'akum bersama kamu. Ma'akum ni dah silah mausul bagi ma pula. Apa tak nak? Ma'akum ni satu jumlah. Tapi bukan jumlah sempurna. Bukan jumlah tam, jumlah nakis. Ini kita namakan zaraf. Ma'a ni zaraf. Bukan ma'a zaraf. Kum ni mudhaf ilaih. Ini yang kita namakan syibih jumlah. Murakab jari juga termasuk dalam kumpulan syibih jumlah. Ini nama lain. Murakab nakis. Atau kita ni syibih jumlah. Tapi yang dikatakan syibih jumlah hanya terhad pada murakab jari dengan zaraf dan mudhaf ilaih. Itu saja. Yang layak jadi silah mausul adalah murakab jari satu dan zaraf ni. Ma'akum. Ini boleh. Yang dikatakan syibih jumlah inilah. Ma'akum, zaraf dan mudhaf ilaih ataupun murakab jari. Jar majrur. Dua ini saja yang dikatakan syibih jumlah. Inilah menjadi silah mausul. Syibih jumlah inilah yang menjadi silah mausul bagi ma tu. Apa yang. Selesai. Jumlah fi'liyah bermula daripada wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah olehmu dengan apa yang telah menurunkan oleh aku, yang membenarkan bagi apa yang bersama kamu. Baru sempurna satu jumlah fi'liyah. Dalam tu kompleks. Dalam tu ada beberapa jumlah yang lain. Itu yang kita nak kena perhalusi. Nampak dalam Quran satu ayat, nampak bukan satu ayat saja. Dalam tu ada beberapa partition-partition yang perlu kita selesaikan. Seterusnya, wala takunu awwala kafirin bih. Satu jumlah. Boleh tanya nak tumpang tanya, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ni? Tolong jawab. Puan Mazwin Sidik daripada Kemaman ni. Ya. Tolong jawab. Selamat datang. Selamat menonton. Azli Badrin, orang BDK. Nak jawab ke? Dan jangan kamu jadi yang pertama ingkar dengannya. Jumlah apa? Fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong jawab. Tolong bagi respon. Dan jangan kamu jadi la nafiyah atau la nahiyah. Soalan pertama,
Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah kedua, la nahiyah atau la nafiyah. Jumlah ismiyah, Jumaladi kata. Yang lain? Ada lagi? Jumlah fi'liyah. Orang Sabah kata. Jumlah ismiyah. Puan Zarina. Puan Penang, ya. Buku dah dapat puan Alhamdulillah. Jumlah ismiyah. Ada kata jumlah fi'liyah Jumlah ismiyah, Kak Sofia. Jumlah la nahiyah. Ya. Jumlah fi'liyah, orang Perlis kata. Jumlah fi'liyah, orang KL kata. Jumlah ismiyah, orang KL kata. Jumlah fi'liyah, orang Seremban kata. Orang semua kata. Orang Senang kata. Okey. Jumlah fi'liyah. Mana satu ni? Kalau jumlah fi'liyah kena tambah awalah, akan. Kena tambahkan ni jumlah fi'liyah. Ini ni. Untuk setakat ni saya nak bagi jawapan dulu. Kalau salah, nanti saya kena double check. Saya kena double check. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi untuk jawapan saya yang hari ini, kalau ada pembetulan saya akan betulkan besok. Tapi hari ini jawapan saya jumlah ismiyah. Wala takunu awwala kafirin bi. Dan jangan, la nahiyah, betul? Jangan. Takununa asalnya, kamu jadi. Takununa asalnya kamu jadi. Nun na tu hilang, kerana la nahiyah. Kalau la takun, jangan engkau jadi. La takunu, jangan kamu jadi. Jumlah ismiyah. Walaupun takunu fi'al mudhari', tapi dia dalam kumpulan fi'il yang tak sempurna. Kalau fi'il tam dia kena dia jadi takun kamu tu jadi fa'il dan awwala tu jadi maf'ulun bih. Tapi awwala ni kita namakan khabar kana. Ada isim kana, kamu menjadi isim kana, awwala jadi khabar kana. Saya cenderung untuk mengatakan bahawa ini jumlah ismiyah sebab kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari', fi'il yang tak sempurna. Fi'il naqis, fi'il yang tak sempurna. Baik itu kita terjemah kanu, telah adalah mereka, bukan telah adalah oleh mereka. Kuntum, telah adalah kamu, bukan telah adalah oleh kamu. Tak, dia fi'il naqis, fi'il yang tak sempurna. Bila fi'il ini masuk dalam jumlah ismiyah, dia tetap jadi jumlah ismiyah. Dia tak akan bertukar jadi jumlah fi'liyah. Okey? Dia tak ada fa'il, tak ada maf'ul. Tak ada fa'il. Fa'il zahir tu tak. Dia nama dia isim kana dan khabar kana. Awwala tu khabar kana. Nama dia. InsyaAllah kita belajar jumlah ismiyah nanti. Kita lebih jelas lagi nanti. Ustaz ni apa sebut isim kana, khabar kana, tak ada khabar. Tak faham Ustaz. Sabar. InsyaAllah. Sampai masa nanti kita dengar dulu. Biar teruja sikit. Awwala. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf. Kafirin. Ada tanwin di hujung. Tak ada pun tulis tanwin, ada mim. Ini buat tajwid. Sebab bertemu dengan apa? Iqlab kan? Hukum iqlab. Kafirin. Kenapa tanwin? Sebab tak ada alif lam. Maka awwala ni isim ma'rifah atau nakirah? Saya nak tanya. Awwala ni mudhaf. Ma'rifah atau nakirah? Tolong jawab. Mudhaf tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tak tahu mudhaf ni ma'rifah boleh, nakirah boleh. Tolong jawab. Awwala ni ma'rifah atau nakirah? Nama khas atau nama am? Proper noun atau common nouns, definite noun atau indefinite noun. Tolong. Awwala mudhaf, kafirin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti baris kasrah. Tolong jawab. Awwala ni ma'rifah atau nakirah? Tolong jawab. Okey. Ada? Nakirah. Masya Allah. Hajar Rozihman. Betul. Mumtazah. Betul. Sebab mudhaf ilaih dia nakirah. Kafirin nakirah. Maka mudhaf pun turut jadi nakirah. Kalau mudhaf ilaih dia ma'rifah, maka dia akan jadi ma'rifah. Kain.
nakirah Kak Ain. Dia bukan makrifah Kak Sofia, nakirah Kak Sofia. Awala, kebanyakan isim mudhaf, kebanyakan makrifah kita jumpa sebelum ini, setakat ini. Sebab mudhaf lagi dia makrifah. Tapi hari ini contoh, nakirah ni jarang kita jumpa. Ni bila kafirin isim nakirah kan? Mudhaf lagi dia nakirah, maka mudhaf turut jadi nakirah. Mudhaf lagi ni penentu kepada mudhaf. Mudhaf lagi adalah dia punya barometer dia. Dia punya barometer bahawa memberi isyarat kepada kita bahawa isim mudhaf itu isim makrifah atau isim nakirah. Dan jangan kamu jadi yang pertama ingkar dengannya. Saya tak artikan akan yang pertama ingkar. Kalau sebut akan pun kena juga kan? Macam kena juga. Itu yang saya nak akan double check. InsyaAllah. Sabar. Mungkin saya tulis dalam grup atau besok pagi saya akan terangkan. Tapi saya cenderung untuk mengatakan bahawa ini isim jumlah ismiah. Ada isim kana dan khabar kana. Dan khabar kana biasa nakirah. Khabar kana dia akan nakirah. Itu yang saya cenderung. Tapi kana ni kadang-kadang ada ketika dia jadi bertukar jadi jumlah fi'liyah. Ada ketika kadang-kadang jumlah fi'liyah, kadang-kadang. Tapi secara umum dia akan ada jumlah ismah. Kana. Ada tempat saya jumpa dia jadi isim jumlah fi'liyah. Dia ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada fa'il dia. Okey. Dia maksud apa? Hajah Rin Hasan, dia mengikut ke? Dia tu siapa? Maksud saya. Dia tu merujuk kepada siapa? Ya, maksud mengikut mana? Mudhaf tu mengikut pada mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu nakirah, mudhaf turut nakirah. Kalau mudhaf ilaih dia makrifah, mudhaf tu turut jadi makrifah. Makrifah atau nakirahnya mudhaf itu tergantung pada mudhaf ilaih dia. Mudhaf ilaih lah penentu kepada mudhaf. Kalau mudhaf ilaih makrifah, maka mudhaf turut jadi makrifah. Kalau mudhaf ilaih nakirah, mudhaf turut akan jadi nakirah. Okay. Boleh saya selesaikan terus? Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kamu jadi yang pertama ingkar dengannya. Wala tashtaru, dan jangan kamu beli. Dan jangan kamu beli. Wala tashtaru, dan jangan kamu beli. Betul? Wala tashtaru, dan jangan kamu beli. Sebelum ni kita jumpa fi'il madhi. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda. Orang-orang itu telah membeli oleh mereka fi'il madhi. Ini tashtaru, kamu beli. Tapi dalam terjemahan semalam saya bagi malam, beli ke? Awala. Ya. Dia mengikut awala tadi mengikut ya. Hajah Rin Hasan betul. Mudhaf ilaih, mudhaf dia ikut pada mudhaf ilaihnya. Jadi, semalam saya terangkan, wala tashtaru, kamu beli kan? Dan jangan kamu beli kan? Saya tahu itu. Jangan kamu jual. Jual ke? Kenapa boleh jual? Nampak saya katakan, huruf jar main peranan. Dia boleh menukarkan makna kepada 180 darjah. Huruf jar bila ada di sebelah fi'il madhi, fi'il tashtari ni, fi'il madhi ishtara, fi'il mudhari' yashtari. Tak kira kalimah ishtara asal beli. Tapi dia boleh bertukar jadi jual. Dan jangan kamu jual. Kenapa bertukar jadi jual? Sebab ni huruf jar ni, B sebelah dia. Dengan adanya huruf jar, makna dia boleh berubah. Jual. Sebab ada huruf jar. Alhamdulillah. Jangan kamu jual. Sebab apa kata jual? Sebab ada huruf ba. Baik itu kena. Wala tashtaru bi. Kena ada bi. Jual. Ya. Saya tulis jual. Tapi nak tahu, tak beli pun tashtari ya. Huruf ba tu lah yang menjadikan, membezakan dia. Kena akan menjadi. Ya. Ui. Cik Yahya Mahmud ni punya penjelasan ni. Ni bukan calang-calang orang ni. Yahya Mahmud ni. Karena akan menjadi tam sekiranya ada
tiada khabar, maka dia akan menjadi jumlah fi'lah. Berdiri bulu tengkuk air lah dengar nota ni. Terima kasih Ustaz ni, Ustaz Yahya ni. Kalau dia tak ada khabar, tengok ni nota, info tambahan, dia akan menjadi jumlah fi'liyah bila ada dia bila tak ada khabarnya. Sekarang ni tadi ada khabar kan? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Untung kita ada orang pandai dalam grup ni. Ada pergi tambah nilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi confirm. Ini penjelasan daripada sahabat saya, Ustaz Yahya Mahmud daripada Johor Bahru. Yang dikatakan jumlah fi'liyah, kalau kana ada khabar dia, maka dia akan jadi jumlah ismiyah. Tapi kalau tak ada khabar, dia jadi jumlah tam. Macam kun, jadilah oleh engkau, fayakun, maka ia jadi. Kun saja, itu jumlah fi'liyah. Itu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terjawab dah. Tak perlu buat double check dah. Alhamdulillah. Nak murid Ustaz Yahya dia. Bangga nak murid Ustaz Yahya dapat belajar dengan Ustaz Yahya ini. Jangan peluangkan siapa yang di Johor Bahru, kepada yang ada di Johor Bahru, jangan lepaskan peluang yang ada. Anda punya kesempatan belajar dengan orang-orang yang seangkatan dengan saya. Orang yang senior saya, Ustaz Yahya Mahmud. Alhamdulillah. Pening. Lain putus-putus Baik. Wala tashtaru. Kembali kepada perbincangan kita. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilah. Nampak waw ni huruf ataf. Dia menyambungkan fi'il nahi dengan fi'il nahi. Dan jangan kamu jadi, dan jangan kamu jual. Dia jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'il dengan fi'il. Walaupun di jumlah ismiyah tapi dia menyambungkan antara fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'. La nahiyah dengan la nahiyah. Dan jangan kamu jual akan beberapa ayatku. Bi boleh terjemahkan akan. Akan beberapa, ataupun dengan boleh juga. Dengan beberapa ayat. Kenapa sebut beberapa? Sebab jamak mu'annas salim. Kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Okay. Tak apa, Puan Syalina. Ada rakaman. Nak keluar dulu, okey? Silakan. Sempurnakan tugas anda. Wala tashtaru bi ayati, dan jangan kamu jual dengan beberapa ayatku. Sebab beberapa kerana jamak mu'annas salim. Boleh tak terima? Jangan kamu jual dengan ayat-ayatku. Boleh. Tapi kita tak mau nanti keliru dengan jamak taksir. Nanti tanya, ini jamak apa? Jamak taksir. Kita terlepas pandang. Sedangkan ini jamak mu'annas salim. Ada alif ta di hujung tu. Oleh kerana dia jadi mudhaf, tak nampak ta maftuhah dia. Kita sangka ta marbuta pula nanti kalau kita putuskan. Kalau ayatun, satu ayat. Ayatun, beberapa ayat. Ada alif maksurah tu beberapa ayat. Dengan beberapa ayatku, dhamir aku itu ya mutakallim tu jadi mudhaf ilaih pada ayat. Jadi mudhaf di makrifah atau nakirah tergantung pada mudhaf ilaih. Kalau dhamir menjadi mudhaf ilaih, maka mudhaf tu akan jadi makrifah. Mudhaf akan jadi makrifah. Dan dhamir aku itu adalah, semua dhamir adalah isim makrifah. Semua dhamir adalah isim makrifah. Wala tashtaru bi ayati samanan, akan harga. Samanan, akan harga. Qalilan, yang ada tambah yang sedikit. Ini yang kita namakan murakab tausifi. Murakab tausifi. Harga. Harga sedikit. Dan jangan kamu jual dengan ayat-ayatku harga sedikit. Macam mana? Harga yang, jangan lupa tambahan yang. Kalau jamak pun macam ayatum bayinat, beberapa ayat, beberapa yang terang. Macam mana? Sifat dia pun jamak muannas salim juga. Untuk sifat kita tambah yang saja. Untuk kata sifat tambah yang cukup. Walaupun jamak muzakkar salim, tak perlu sebut orang-orang yang. Macam kiradatan khasiin, kera-kera orang-orang yang hina, tak payah orang-orang. Kera-kera yang hina. Sebab kera pun bukan orang.
kera-kera yang hina. Okey, baik. Jadi murakab tausifi ataupun sifat mausuf. Mana sifat dia? Qalilan tu sifat dia. Qalilan adalah sifat bagi mausuf. Ini sifat, qalilan, mausuf, samanan. Ini mausuf. Yang apa mana mausuf? Yang diberikan sifat. Apa sifat dia? Qalilan. Untuk terjemah sifat cukup tambah yang cukup. Samanan qalilan. Harga akan yang lupa tambah sebab dia maf'ul bih kepada tashtari. Jangan kamu jual dengan ayat beberapa ayatku akan harga akan harga yang maafkan saya. Akan harga yang sedikit. Untuk terjemah sifat atau murakab tausifi, biarlah di jamak muannas salim ke atau jamak muzakkar salim ke, cukup kita tambah yang cukup. Harga yang sedikit. Qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Ayatun bayyinatun. Beberapa ayat, beberapa yang terang. Tak boleh, tak sebut dua kali beberapa cukup. Beberapa ayat yang terang cukup. Itu murakab tausifi ataupun sifat mausuf ataupun na'at man'un. Benda yang sama, lafaz berbeza, istilah beza. Okey. Dan seterusnya, wa iyaya fattaqun, dan akan aku maka takutlah olehmu akan daku. Ada dua dhamir. Akan daku yang pertama dhamir munfasil. Akan daku yang kedua dhamir muttasil. Mana dia? Kalau dhamir munfasil biasalah awal ayat awal jumlah fi'liyah. Iyaya ni. Kalau dhamir huwa huma tu awal jumlah ismiyah. Dan akan daku maka ittaqu fi'il amar. Takutlah ataupun bertakwalah oleh kamu, waw jamaah tu fa'il. Ni akan daku. Mana dhamir aku? Ya mutakallim. Ada ya sebelah Cuma ya tu tak ditulis. Diletakkan pada kasrah pada nun. Nun wiqayah nama ni. Diletakkan pada kasrah sebagai isyarat ada huruf ya selepas dia. Okey. Ittaqu ni. Maka bertakwalah fi'il amar oleh kamu fa'il akan daku maf'ul bih. Satu jumlah fi'liyah. Ada maf'ul bih muqaddam ni. Dan akan daku, maka takutlah olehmu akan daku. Jumlah fi'liyah. Ayat 41. Ada soalan setakat ni ayat 41? Kita nak pindah kepada ayat 42. Sekarang jam sudah menunjukkan 8.40. Sekarang jam sudah menunjukkan 8.40. Kita ada berbaki 20 minit lagi untuk kita berkongsi dan berbincang. Tolong bagi respon. Jelas ayat 41? Ada soalan? Saya nak pindah kepada ayat 42. Hari ini banyaklah nahyah. Banyaklah nahyah. La nahyah lah larangan. Kalau la nafiyah lah menidakkan, penafian. Ba di sini membawa maksud taukid atau penegas. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Yahya Muhammad. Ba di sini pada huruf wala tashtaru. Dan jangan kamu jual. Dia juga bertujuan untuk taukid. Apa itu taukid? Pengukuhan, penegasan. Terima kasih Ustaz Yahya Muhammad. Sahabat saya yang sama tidur sebantal. Sama-sama susah belajar dulu. Sama-sama makan dalam dulang. Alhamdulillah. Orang JB. Rebut peluang. Sila mengaji, sila belajar. Hari ini banyak fi'il amar dan fi'il nahi. Fi'il amar dan fi'il nahi, betul. Okey. Boleh saya sambung ayat 40? 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu campur adukkan. Wala talbisul haqqa. Wa dan la jangan.
Kenapalah jangan? La nahiyah. Maka fi'il mudhari' pun kita nama fi'il nahi. Bila ada la nahiyah. Nama yang lebih saintifik kita namakan fi'il mudhari' majzum. Itu lebih lagi istilah. Kita dapat apa? Tak apalah. Kita basic ni kita namakan fi'il nahi. Kenapa? La ada la nahiyah. Jangan kamu campur adukkan. La talbisu. Asal talbisuna. Kalau ada nun, dia jadi tidak la nafiyah. Dan tidak. Tapi nun dah hilang. Jangan kamu campur adukkan. Jumlah fi'il dah. Fi'il dah ada. Campur adukkan. Kamu. Mana dhamir kamu? Waw. Fa'il dia waw jamaah. Al-haqqa. Akan yang benar. Ini maf'ul bih. Nampak tanda akan? Tanda maf'ul bih akhir beri fathah. Jangan lupa tambah akan. Akan yang benar bil batil. Dengan yang salah. Dengan yang palsu. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu campur adukkan akan yang benar dengan yang palsu. Wow. Wa dan huruf ataf. Wa huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il mudhari' yang hazaf nun yang kena sambung pun hazaf nun. Walaupun tak ada la nahiyah. Seolah-olah ayat ni wala taktumu dan jangan juga seolah-olah ada jangan. Tak perlu letak la jangan pun dah maklum ni. Kita maklum bahawa dia punya nada dia sama. Dia senada dengan la talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan dan jangan kamu sembunyikan. Wa taktumul haq dan kamu sembunyikan. Walaupun tak ada jangan kamu campur adukkan yang benar yang palsu. Masa yang sama kamu sembunyikan. Dan kamu sembunyikan al-haqqa akan yang benar. Nampak? Wah, ni dia menyambungkan antara fi'il mudhari' yang hazaf nun dengan yang hazaf nun. Okey, yang digugurkan nun dengan yang gugurkan nun. Okey, sama-sama hazaf nun. Tapi fa'il mesti ada. Nun tak ada nun, makna tak berubah. Tetap kamu juga. Sebab kamu tu bukan pada nun, kamu tu letak pada waw. Waw tu fa'il. Mula-mula belajar dulu tak dipangkal waw nun di hujung. Mana dhamir kamu? Tak dipangkal waw nun di hujung, Ustaz. Betul, itu mula-mula dulu. Habis tak kalau tak ada kadang-kadang. Kalau ya bukan kamulah. Jadi mereka. Ta tu bukan dhamir. Ya bukan dhamir. Alif bukan dhamir. Ta ni adalah huruf mudhari'. Kaf tamim tu fa'il dia. Waw tu adalah fa'il dia. Dhamir yang menjadi berperanan sebagai fa'il. Status dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku yang menyembunyikan akan kebenaran. Kamu tu yang menyembunyikan. Dan jangan kamu sembunyikan al-haqqa akan yang lupa tambahkan. Itu maf'ul bih. Akan yang benar. Wa antum. Wa boleh bertemu dengan dhamir. Bukan dan lagi mana. Wa bertemu dengan dhamir. Antum. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir kalau awal ayat, dia jadi dhamir munfasil. Jumlah ismiyah. Dan bukan dan lagi boleh bertemu dengan dhamir. Dia berubah jadi walhal. Menerangkan seluruh jumlah ini. Menerangkan hal. Menerangkan situasi pada kamu tu. Macam mana kamu? Keadaan kamu. Sembunyikan kebenaran tu. Sedangkan kamu tahu kebenaran tu. Maksudnya, hal masa yang sama, keadaan kamu, sebenarnya kamu tahu. Kamu ada ilmu, tapi sengaja sembunyikan. Ada tujuan lain. Walhal kamu, sedangkan kamu, kita tak nak gunakan sedangkan bahasa Melayu, dia macam ada kontra. Dia nak menerangkan hal, menerangkan keadaan. Ambil dulu mana walhal. Walhal kamu, ta'lamuna, kamu mengetahui. Ustaz sebut 2 kali pun tak, sebut sekali tak boleh ke Ustaz? Kalau awal dulu selalu bertanya. Kalau awal kelas saya, dia kata, sekali sama 2 kali kamu Ustaz. Hal kamu mengetahui. Memang saya kata jangan tukar peringkat awal. Kenapa? Kita nak kenalkan dhamir munfasil antum dengan dhamir muttasil waw jamaah. Kerana kamu di sini peranan dia sebagai mubtada dan kamu dalam ta'lamun ni peranan dia sebagai fa'il. Status berbeza. Kalau kita terjemah kamu satu kali je, kita tak kenal, tak nampak waw jamaah ni. Kita tak nampak fa'il ni untuk waw jamaah ni. Okey. Ta'lamuna ni satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Saya kata tadi yang katakan jumlah fi'liyah minima ada fi'il dan fa'il. Ada perbuatan dan ada pembuat. Itulah kira satu jumlah. Dan jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada. Jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada. Apa ni ustaz ni belum belajar mubtada sebut-sebut ni. Saya tolong clearkan kepada yang pernah belajar bahasa Arab. InsyaAllah kepada yang belum belajar lagi, kita akan bincang nanti. Kita akan bahaskan tentang jumlah ismiyah,
mubtada khabar. Isim inna, khabar inna. Isim kana, khabar kana. Kita insyaAllah akan belajar. Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha. InsyaAllah. Sikit masa lagi. Sikit masa lagi. Kita nak masuk kepada bahagian wazan. Ustaz kata hari nak masuk wazan. Dah hari ketiga dah. Sampai hari ni tak masuk-masuk juga. Sabar. Jangan malas saya. Saya kalau boleh nak bagi. Hari ini semua saya nak bagi. Tapi itulah masa kita terhad. Kemampuan kita pun terhad. Sabar InsyaAllah. Sampai masa nanti saya akan kongsikan. Wa antum ta'lamun. Walhal kamu mengetahui. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ini biasa. Wa aqimu. Dan dirikanlah. Fi'il amar. Oleh kamu. Fa'il. Az-salata. Akan salat. Maf'ulun bih. Satu jumlah fi'liyah. Dan dirikanlah. Fi'il. Oleh kamu. Fa'il. Fa'il bentuk dhamir. Bukan zahir Waw jamaah ni fa'il. As-salata. Akan salat. Satu jumlah fi'liyah. Wa atu. Dan datangkanlah. Olehmu. Datangkanlah fi'il amar. Oleh kamu. Fa'il. Az-zakata. Akan zakat. Nampak taman akan? Baris akhir baris fathah ni. Ya. Ini berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Dua isim saja yang boleh berlaku. Kalau baris akhir baris fathah. Tapi kalau jamak muannas salim baris apa? Siapa ingat? Jamak muannas salim baris apa? Isim mufrad, jamak taksir baris fathah. Tapi kalau jamak muannas salim baris apa? Tolong jawab. Tolong jawab 10 second dari sekarang. Puan Rosi baru join. Kita dah penghujung dah ni. Tinggal 10 minit, 11 minit lagi ni. Tolong jawab. Kalau isim mufrad, jamak taksir, baris fathah. Tanda akan dia. Untuk maf'ul bih, tanda akan baris fathah. Tapi kalau jamak muannas salim, semalam saya dah terangkan. Dulu kita dah jumpa. Semalam kita dah jumpa. Baris apa? Kasrah. Masya Allah. Ahsanti. Puan Syarina Azrin yang dulu jawab. Alhamdulillah. Baris kasrah. Ni line clear ni cepat dulu ni. Baris depan pada dhammah bukan. Dhammah untuk fa'il. Dhammah oleh. Kasrah. Orang polis. Hajar Rozia. Razihman. Ya, baris kasrah. Untuk jamak muannas salim, baris kasrah. 3 isim saja dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir. Dan jamak muannas salim. Tanda dia dengan harakat. Lain isim yang lain dengan huruf nanti. Baris kasrah. Isim mufrad, jamak taksir, baris dhammah. Baris fathah. Tapi jamak muannas salim, baris kasrah. Jamak muannas salim. Silap. Ya. Untuk tambahan akan. Untuk maf'ulun bih. Okey. Dan seterusnya. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah olehmu fi'il amar. Ma'a bersama. Ini zaraf. Ma'a bersama. Ar-raki'ina. Orang-orang yang rukuk. Jamak muzakkar salim. Ayat 43 saya kira senang. Saya kira anda boleh jawab. Ayat yang ke 44. Ayat terakhir saya. Ayat 44. Esok 45, 46, 47. So, 3 ayat kata saya. Okey. Ata'muruna an-nasa bil birri. Satu jumlah fi'liyah. Adakah? Ta'muruna, kamu menyuruh, kamu memerintahkan. Fi'il mudhari'. Mana dhamir kamu? Dhamir kamu waw jemaah. Dan dhamir ini menjadi fa'il. Fa'il dah ada, fa'il dia dhamir. Mana dhamir kan? Kamu ni, waw jemaah. An-nasa, akan manusia. Manusia isim mufrad atau jamak ni? Tolong jawab. An-nasa, akan manusia, isim mufrad. Yang boleh yang boleh baris fathah ni untuk menjadi maf'ul bih hanya isim mufrad dan jamak taksir saja, dua. Cuma saya nak tanya, an-nasi isim mufrad ke jamak taksir ni? Jamak muannas salim baris kasrah. Masih lagi jamak muannas salim. Hafiz jamak. Mufrad. Dia ada satu mufrad, ada satu jamak ni. Hafiz orang Keluang kata jamak. Orang JB kata mufrad. Ini habis orang Penang kata apa? Orang Seremban kata apa ni? Saya nak tahu juga. Orang Kuantan kata apa ni? An-nasa ni. Mufrad ke jamak ni? Baru orang Johor jawab ni.
Orang Melaka tak ada suara pun. Orang Seremban apa? Tak dengar pun. Saya nak dengar juga. Apa jawapan ni? An-nasu. Mufrad ke musanna ke jamak tu? Musanna takkan dua manusia. Sebab tanda pada fathah pada atas. Yang boleh berlaku isim mufrad atau jamak taksirnya. Marin Hasan, jamak taksir. Masya Allah. Plural, Masya Allah. Ya, orang Penang, orang Kek kata. Rohana Ana, mufrad. Jo Meladi, mufrad. Jamak. Okey, saya beri jawapan. Dia an-nasa ni jamak taksir. Tapi taklah kita terjemahkan manusia-manusia. Manusia. Tapi kalau insan, al-insana, itu manusia, itu mufrad Insan. Adakah kamu menyuruh akan manusia, ramai bil birri, dengan berbuat bir, kebajikan. Wah, huruf ataf, dia menyambungkan mudhari' dengan mudhari'. Dan kamu lupa. Kamu fa'il dia waw jamaah. Anfusah, akan diri-diri, maf'ul bih, nampak baris fathah. Isim mufrad dengan jamak taksir saja yang menjadi yang boleh baris fathah. Jamak muannas salim tak boleh baris fathah, dia boleh baris kasrah. Okey. Akan diri-diri kamu. Wa antum. Ni waudan ke walhal? Antum dhamir munfasil. Dhamir munfasil awal jumlah. Jumlah ismiah ni. Ni jumlah. Antum. Waw betul dhamir walhal. Walhal kamu. Tatluna. Kamu membaca. Dua kali kamu. Ya, kamu pertama mubtada. Kamu kedua fa'il. Kamu kedua fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Fa'il ada. Fa'il ada al-kitaba. Akan kitab maf'ulun bih. Tatluna al-kitab jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni khabar bagi mubtada. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Tak pusat kita tak belajar lagi. Sabar dulu. Kita dah terlanjur jumpa ayat ni, cerita je. Bagi yang dah tahu, insyaAllah lah. Nanti kita ulang lagi. Belajar ni kan ulang-ulang. Banyak kali dengar, banyak kali sebut, banyak kali pandang. Ingatlah tu nanti. Dan itu prinsip kita, dipaf. Dengar, pandang, fokus. Sebagaimana dalam surah Isra. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya nanti. Jadi kita jadikan pedoman kita dalam belajar. Pandang, kena tengok ada whiteboard. Kena pandang pada skrin. Kena pandang pada Quran. Wal basar. Inna sama, pendengaran kena sebut, kena terjemahkan, kena keluarkan suara kita, kena nyaringkan suara kita, kena dengar suara kita. Dia rakam dia. Biar rakam. Jangan baca dalam hati. Jangan pejam mata hafal. Tak. Nak hafal kena baca, kena nyaringkan suara, kena kuatkan suara dan kena pandang Quran. Tengok Quran. Pada lembaran Quran, bukan pada nota. Nota tak jadi, dia tak lekat. Sebab nota berubah-ubah. Kadang huruf besar, ada huruf kecil, ada condong, ada tegak, ada cakayam. Jadi kena fokus. Okey. Seterusnya, wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Asalnya, apakah fa makalah tidak? Apakah maka tidak? Itu kalau terjemah secara perkata. Untuk kalimah begini, biasa kita akan dulukan fa tu kita dulukan. Maka adakah tidak? Kita dahulukan fa. Maka adakah tidak? Ta'qiluna, kamu mengerti. Ta'qiluna, kamu mengerti. Alhamdulillah. 8.56. Saya kira hari ini pertemuan kita. Pertemuan yang hangat. Jam 7.30 tadi. Kita mula tonton video. Rakaman yang saya simpan ada ke masa tahun lepas. Saya buat program di Perlis. Di bawah anjuran IKAF. Yayasan Khairul Ummah. International Khairul Ummah. Di Perlis. Bawah pimpinan Dr. Fatul Bari. Bersama teman-teman kami buat program selama 1 minggu dan itulah testimoni yang sempat kami rakam yang dibacakan oleh Tuan Haji Abdullah bekas guru umur 71. Alhamdulillah dapat menterjemah dengan baik. Program kita lakukan seminggu di Perlis. Itu kita namakan Dita 1.
Data tu daurah intensif tafhimul Quran tulis. Itu rakaman tu saya cari, jumpa semalam. So saya sharekan. Si orang perempuan ni tak ada orang lelaki ke Ustaz? Alhamdulillah ada orang lelaki. Tapi saya bagi yang senior-senior dulu. Anak-anak muda saya akan bagi kemudian ni. InsyaAllah. Remaja-remaja InsyaAllah kemudian. Ala kulli hal, kita dah sempurnakan apa yang saya janjikan. Saya nak cuba kongsikan tentang dhamir mustatir rujuban dan jawazan. Alhamdulillah selesai ini sebelum jam 9. Dan saya dah terangkan tentang fa'il dan fa'il. Yang dikatakan jumlah fi'liyah ada fa'il, ada fa'il. Itu minima. Okay. InsyaAllah. Maf'ulun bih saya belum terangkan. Okay. Maf'ulun bih kita KIV dulu. Orang sini kata dulu. Kita dulu. Orang Mesrah kata, orang Kuantan kata kita tangguhkan dulu. InsyaAllah saya nak masuk wazan. Besok saya akan pindah kepada wazan. Kita agak boring wazan sikit, kita reverse kepada maf'ul bih pula. Supaya kelas kita sentiasa ada ceria, ada sesuatu yang turun naik dia tu kita kawal. Jangan sampai dia mundur, turun terlalu rendah, naik terlalu tinggi sehingga meninggalkan yang lain pula. Jadi insyaAllah terima kasih kepada semua kerana ambil perhatian, sokongan pada perkongsian ini. Semoga kita jumpa lagi esok pagi jam 7.30 dengan terjemahan ayat yang baru, ayat 45, 46, 47 dan 48. 47 saya sampai 47. 48 masuk ayat muka surat baru. Wa iznajjainakum min ali fir'aun. InsyaAllah sampai ayat yang akhir. Ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa la tuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sampai yunsarun saja. InsyaAllah ayat 47. Muka surat yang ke-8. Muka surat 8. InsyaAllah. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anda semua. Maaf kalau ada kekurangan, kalau ada cepat ke. Boleh ke saya ini pendengar saya cepat sangat ke? Boleh ke kita nak bagi kongsikan tentang grammar awal-awal pertemuan kita bincang grammar dulu, lepas grammar kita bincang ayat. Atau nak bincang ayat dulu baru grammar. Sebelum kita pisah ni tanya. Macam mana? Elok kita bincang grammar dulu baru ayat. Baru bincang ayat. Semua dah nak pisah dah. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. Jazakumullah. Barakumullahu khair. Barakumullah fikum. Semoga Allah memberkati anda semua. Anda belajar bulan Ramadan dan 10 hari terakhir. Pecutan untuk 10 terakhir. InsyaAllah. Comel dah. Okey, baik. Syukran. Grammar dulu Ustaz. Joe Maladi kata grammar. InsyaAllah. Joe Maladi kata grammar. InsyaAllah. Saya anggap Joe Maladi punya cadangan ni mewakili on behalf kepada semua. Okay, InsyaAllah kita jumpa besok pagi jam 7.30. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ramai yang minat untuk bincang grammar dulu. Tapi ingat, saya tak akan fokus grammar terlalu banyak. Tapi saya juga dalam masa sama terjemahan mesti ada. Anda mesti ambil kira terjemahan anda. Jangan terlalu gairah grammar hingga hilang punca. Kenapa kita belajar Quran? Kenapa terjemah Quran? Kita nak tahu makna. Grammar tu dia akan datang kemudian. Dia akan datang mungkin awal ada orang cepat, ada orang lambat. Jangan susah. Sebab grammar kita mana-mana surah pun kita boleh ambil. InsyaAllah. Okey. Cuma masa sebulan ni saya nak padatkan. Modul yang saya guna pakai menyamai dengan modul yang saya mengajar di daurah-daurah saya yang lain. InsyaAllah. Cuma saya tak nampak audien, jadi saya buat secara rambang saya. Dan biasa kalau saya nampak audien, dia akan cepat atau lambat dia tergantung pada audien. Saya nampak kalau pencapaian pelajar tu laju, dia akan jadi cepat. Tapi kalau pencapaian pelajar tu perlahan, dia pun akan turun perlahan juga. Okey, sekali lagi terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.